Assalamualaikum semua, kembali lagi kita dalam video yang seterusnya untuk topik nisbah dan kadaran bahagian yang kedua. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang cara untuk mencari sesuatu nilai apabila diberi sesuatu nisbah. Okey. So kita akan selesaikan beberapa soalan penyelesaian masalah yang mudah. Okey, jadi kita belajar menentukan nilai berdasarkan nisbah. Contoh soalan yang pertama, nisbah bilangan murid lelaki kepada jumlah murid ialah 27 kepada 25. Berapakah bilangan murid perempuan? Okey, penyelesaiannya cikgu akan terangkan langkah demi langkah. Untuk menjawab soalan nisbah, perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu pindahkan maklumat yang diberi, nisbah yang diberi dalam bentuk yang lebih mudah untuk kita baca. Okey, so contohnya nisbah bilangan murid lelaki kepada jumlah murid ialah 27 kepada 53. Berapakah bilangan murid perempuan? Okey, kita pindahkan maklumat. So kita tulis lelaki L, lelaki kepada jumlah murid. Jumlah murid kita gunakan singkatan JM. Kita pindahkan maklumat, murid lelaki di sini ada 27. Kepada jumlah murid pula ada 53. Kita pindahkan 53. Okay, kita nak cari bilangan murid perempuan. Dalam nisbah yang diberikan, tiada bilangan murid perempuan diberikan. Yang ada hanyalah lelaki dan jumlah. Okay, jadi kita buat satu gambar aja. Katakanlah dalam sebuah sekolah ada 53 orang murid. Dalam semua murid itu semestinya ada lelaki dan perempuan. Jadi jumlah lelaki telah diberikan iaitu 27. Daripada 53, 27 adalah lelaki. Soalan tanya, berapakah pula bilangan murid perempuan? Jadi kita nak cari perempuan. Operasi yang sesuai untuk kita gunakan dalam soalan ini adalah kita nak cari baki, di mana baki tersebut adalah perempuan. Perempuan adalah baki yang tinggal. So, 53 jumlah murid kita akan tolakkan dengan bilangan lelaki. So, kita tolakkan 3 tolak 7 tak cukup. 13 tolak 7 6. 4 tolak 2 2. So, bilangan perempuan di sini adalah seramai 26 orang. Okey, ini adalah cara yang agak mudah untuk kita menyelesaikan soalan yang pertama. Soalan pertama ini adalah asas kepada soalan nisbah. Dari tahap kesukarannya, ia sebenarnya tidaklah terlalu sukar. Okey, kita masuk kepada soalan yang kedua. Contoh soalan kedua. Seorang doktor dapat merawat 4 orang pesakit setiap hari. Okey, kita gariskan maklumat. Seorang doktor dapat merawat 4 orang pesakit. Nisbah bilangan doktor kepada bilangan pesakit ialah 1 kepada 4. Soalannya, berapakah pula bilangan doktor yang diperlukan untuk merawat 24 pesakit? Jadi kita pindahkan maklumat. Seorang doktor, kita tulis dalam nisbah D untuk doktor, P untuk pesakit. Seorang doktor boleh merawat 4 pesakit. Jadi soalannya, berapakah bilangan doktor yang kita perlu? Okey, kita tulis dulu ni ya. Berapa pula bilangan doktor yang kita perlu untuk merawat 24 pesakit? Jadi di sini kita tak ada 4 orang pesakit. Sekarang pesakit telah bertambah. Pesakit sekarang kita tulis di bawah jumlah pesakit 24. So, berapa pula bilangan doktor untuk merawat 24 pesakit? Jadi di sini kita kena gunakan gandaan ataupun sifir darab. 4 digandakan atau didarabkan dengan berapa akan menjadi 24. Jadi 4 darab 6 akan menjadi 24. Jawapan dia bawa ke bawah 24. Nisbah ni sebenarnya sama juga seperti pecahan. Dalam video bahagian 1 kita dah belajar nisbah adalah perbandingan dua kuantiti dalam bentuk pecahan atau gandaan. Jadi kalau sebelah ni didarabkan dengan 6,
Bahagian sebelah ni pun darabkan dengan 6. 6 darab 1 adalah 6. Bermaksud kita memerlukan 6 orang doktor untuk merawat 24 pesakit. 6 orang doktor. Itu adalah kaedah 1. Kaedah 2 cikgu tunjukkan, tetapi kaedah 2 ni dia lebih panjang sedikit. Okey, 2. Okey, kita akan gunakan gambar rajah. Gambar rajah kita lukis. Doktor, seorang doktor, ini doktor boleh merawat 4 pesakit. Pesakit cikgu lukis segitiga lah. Badan dia segitiga. Okey, so kita ada 4 pesakit. Berapa bilangan doktor untuk merawat 24 orang pesakit? So, kita lukiskan 24 orang pesakit dalam kumpulan 4-4. Dalam kumpulan 4-4. So, kita lukis. Cikgu copy lah. Kita gandakan 4. 4. Yang pertama tadi 4. Kemudian 8. 12. 16. 20. 24 pesakit. Sekarang kita telah lukiskan 24 orang pesakit. Jadi dalam satu kumpulan pesakit ini kita memerlukan seorang doktor. Kita perlukan seorang doktor untuk 4 orang. 4 orang ni pun kita panggil lagi seorang doktor. 4 orang ni kita panggil juga seorang doktor. Ini pun seorang. Ini pun seorang doktor. So jumlah doktor yang diperlukan untuk merawat pesakit-pesakit ini ada sini 3, sini pun 3. Kita perlukan 6 orang doktor. Samalah dengan jawapan yang kita gunakan untuk kaedah pertama. Okey. Contoh soalan ketiga, soalan yang terakhir. Nisbah bilangan perempuan kepada bilangan murid lelaki ialah 1/4. Hitung bilangan murid perempuan sekiranya murid lelaki ada 12 orang. Kita nak gunakan kaedah 1 terlebih dahulu. Kaedah 1, K1. Sebelah ni K2. Okay. Untuk kaedah 1 kita gunakan teknik gandaan. Kita tukarkan maklumat ni dalam bentuk nisbah supaya lebih mudah untuk kita buat. So, perempuan kepada lelaki 1/4. Okey, kita balik kepada soalan. Hitung bilangan murid perempuan sekiranya murid lelaki ada, so 4 ni kita tukar kepada 12 orang. Lelaki sekarang bukan 4, lelaki ada 12 orang. Jadi kita gunakan gandaan. 4 darab apa? Dapat 12. 4 darab 3, 12. Kalau bahagian sebelah dikalikan dengan 3, sebelah pun dikalikan dengan 3. So 1 darab 3 ataupun 3 darab 1, jawapannya adalah 3. Ada 3 orang murid perempuan. Itu kaedah yang pertama. Kita gunakan kaedah yang kedua, kaedah gambar rajah. Kaedah gambar rajah ni sesuai untuk soalan yang menggunakan nombor yang kecil. Supaya lebih mudah kita lukis. Tapi kalau nombor tu berpuluh-puluh, agak sukar untuk kita lukis. Bilangan murid perempuan kepada lelaki. Perempuan kepada lelaki adalah 1/4. Maksudnya, kalau ada seorang perempuan, akan ada 4 orang lelaki. Kita lukis. So, ada seorang perempuan, akan ada 4 lelaki. 1, 2, 3, 4. 1/4. Okey, sekarang soalan. Berapa murid perempuan jika sekiranya bilangan murid lelaki adalah 12 orang. Okey. Sekarang kita ada 4 orang murid lelaki. Jadi kita nak buat 12 orang murid. So kita buat 12 orang. Sekarang ada 8 orang. Sekarang ada 12 orang murid lelaki. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang murid lelaki. Jadi berapa murid perempuan? Ini seorang murid perempuan. Kemudian ini pun seorang dan kumpulan terakhir ini pun seorang. Jadi akan ada 3 orang murid perempuan.
Inilah kaedah untuk kita menjawab soalan berkaitan nisbah. Ini adalah soalan yang agak mudah. Ada lagi soalan yang lebih sukar, yang tahap kebatnya lebih tinggi. Tapi cikgu kongsikan untuk soalan yang mudah ini dahulu. Kita dah belajar dua kaedah. Kaedah pertama menggunakan kaedah gandaan. Kaedah kedua pula adalah menggunakan kaedah gambar rajah ataupun lukisan. Jadi cukup setakat 3 soalan itu sahaja. Kita akan jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye-bye.